nak membolehkan Khadijah nak aku orang tak ada kepesan. Lalu saya kata alayya untuk saya itu saja aku mau bertemu kamu dengan dia. Nabi jawab fa'ana afa'al. Kalau dia tak apa aku balik dia kata. Mula siapa ketika nak mempertemukan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia masih muda lagi, belum jadi Nabi lagi. Lalu kawan itu balik, akak punggu balik, dia pun kata ada Syekh Kharijah, beritahu soal jawab ataupun temu bual di antara dia dengan Muhammad. Kemudian dia tidak sebut malam ini. Wa qad ruwiya annahu zahaba ilaiha. Ada cerita-cerita bahawa Nabi kita ni memang pergi ke rumah Khadijah dengan tujuan tu. Bila sudah ada wujudkan begitu dan nampaklah bahawa Nufaisah ni mari sebagai Hamzah Wasa penyambung di antara dia dengan Khadijah, maka dia pun pergi. Bila pergi dia dengan Khadijah, lalu Khadijah tanya, kata, Ya Ibn al-Am. Ya Ibn al-Ammi ni kalau bermakna betul, wahai anak pak saudara. Jadi pakcik lah dia kata pakcik. Jadi pak puan ni panggil pakcik ke Nabi kita Muhammad. Laqad raghibtu fika liqarabatika. Dia kata aku ni biasa nak kamu. Kerananya pertama kita dua ni waris. Itu dia. Dia pewaris lah. Wasufatika. Dan kerana mu ni mempunyai nama fi qaumika dalam kaum bangsa. Mu ni ada nama. Mulut masing. Orang makhluk mu. Wa amanatika. Sekitarnya amanahmu. Mu ni orang berjuru. Orang amanah. Wa husni khuluqika. Dan comel fi'ikrannya. Wa sidqi hadithika. Dan kecekmu tak lagi pelawak. Ini semua ni sifat-sifat yang terbaik yang perlu ada pada seorang manusia. Manusia yang walau meseking apa kedana pun kalau kerana molek, orang kaya, orang ternama nak dia. Tapi kalau harta ke banyak perang atau apa, orang pergi buat nanti. Semua orang nafsah alaihi. Akhir kali dia dah begini dia pun tawar diri. Siti Khadijah tawar diri dia kepada Nabi. Wana kalau kita dua kahwin, kata Siti Khadijah. Falamma qala dzalika li Rasulillah surra bihi. Setelah Siti Khadijah kata macam tu ke Nabi, surra bihi, Nabi suka. Nabi gembira. Boleh isteri aku sekali ni. Orang yang kaya, bukan sekat kaya saja, orang pun ada rupa, bukan sekat ada rupa saja, orangnya jujur orang. Wa qatarahu li a'malihi fasurru bihi kadzalik. Sudah begitu dia pun balik jumpa dengan pokok saudara dia. Pokok saudara dia berapa orang? Semua 9 orang. Dia 10 sekali dengan ayah dia. Jadi pokok saudara ni 9 orang. Dia orang belakang. Pakcik-pakcik belakang ni yang pergi rumah Khadijah. Khadijah tawar diri dia untuk nak kahwin dengan Amor. Dah mana tak? Fasurru bidzalika bihi kadzalik. Maka masing-masing gembira belakang. Boleh apa kita panggil? Natu ke apa? Natu saudara kan? Boleh natu saudara kita pakailah. وأرسلت خديجة إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها. Bila siapa tanya kahwin, maka Siti Khadijah minta saudara dia nama Amr bin Asad supaya jadi wali lah memperkahwinkan. Ni masalah kahwin. Dan ni walaupun mana jahil itu untuk perkahwinan Nabi itu capingnya jadi super dengan Islam tu. Dan saya sebut acak kali dah. Islam ni bukan wa'ari benda baru. Sebanyak mana ajaran Islam dalam Quran ni bukan benda baru turun dari langit. Ia tak pun orang dengar lagi tidak. Kalau ada tu 1-2 perkara yang baru benar. Keseluruhannya ajaran Islam ni bagi ada di muka bumi. Semuanya ada betul, ada tak betul. Ada orang buat. Sebab masalah kahwin. Masalah kahwin itu masalah kahwin, masalah jual beli. Ini kalau kita mengaji kitab fiqh, kita akan bertemu babun nikah sahih wal nikah fasid. Babul buyu'il batilah wal buyu'il sahihah. Ada jual beli fasid, ada jual beli punuh dan ada jual beli hak betul. Ada nikah kahwin hak punuh, ada nikah kahwin hak betul. Dan bila kita baca senaya kahwin hak betul baik, hak salah baik, semua itu berlaku dari zaman jahiliyah. Masa jahiliyah tu ada orang kahwin cara hak supaya Islam iktiraf. Ada hak cara Islam tak iktiraf. Hak mana Islam anggap perkahwinan ni tak betul, dia kira batal, dia potong belaka, tinggal hak yang dia diredai oleh Allah.
Dan dari segi perkahwinan, ya kahwin yang kita buat lah ni, ada berjalan jahiliyah itu, takhlil dan itu berjalan. Kerana hak ni dikira nikah sahih, nikah yang betul. Jadi, bila Siti Khadijah ni tetap hari kahwin berapa gak? Dia minta pak saudara dia, hak nama Amr bin Asad, liyuzawwijah, supaya tuna memperkahwinkan dia dengan, dengan Khadijah, dengan Imam Muhammad. Fahadara, maka kawan ni marilah pak saudara ni nak kahwin anak saudara. Wa dakhala Rasulullah fi umumati, dan nabinya masuk kiraannya dengan pak saudara dia. Jadi Siti Khadijah ambil wali pak saudara, ambil wali pak saudara. Nabi kita pun ambil wali pak saudara juga. Fazawwajahu ahaduhum, maka mana-mana seorang daripada pak saudara Nabi yang begitu ramai tu, ada seorang yang memperkahwinkan Nabi dengan Siti Khadijah. Qila innal ladzi zawwajahu ammuhu Abu Talib. Kata-katanya orang pak saudara Nabi yang memperkahwinkan Nabi dengan Siti Khadijah ni ialah pak saudara hak dok pergi dia selama ni, iaitu Abu Talib. Wa annahu khataba fi dhalika khutbatan, dan Abu Talib yang baca khutbah. Waktu email lah dia baca khutbah tu memang bukan benda baru, benda lama. Benda belum daripada Islam hari tu, orang Arab, ya Allah panggil orang Arab jauh sikit bila kahwin, dia berkhutbah dulu. Khutbah ni kita panggil ceramah. Khutbah ni ceramah, sama ada khutbah raya, sama ada khutbah jemaah, hakikatnya ceramah. Dan tiap-tiap ceramah memanglah kena sebut benda yang orang panggil isu semasa. Dalam khutbah jemaah, dalam khutbah raya, dalam khutbah nikah, sepatutnya kena sebut isu semasa. Tapi bukan cerita yang khutbah nikah lah ni, orang khutbah dalam bahasa Arab, tidak sebut dalam bahasa Melayu. Itu sangat bukan cerita lah. Sebab tu bila ada suruh hamba akad nikah, hamba bersyarah, hamba ceramah. Kurang-kurang ceramah depan nak tuna tu. Adik nak kahwin, benarnya gini. Kalau dia mau beri mikrofon pun dia dengar belakang. Jadi kita kena sebut masalah kahwinnya tujuannya begini. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang tok lelaki? Kita ni budak tino nak kahwin ni bukan saing. Bukan kenalan, bukan girlfriend apa tidak. Budak ni nak jadi bini kita. Dan taraf bini ni dia tinggi sikit. Tinggi benar, lebih daripada taraf sawi-sawi biasa. Lebih pada taraf tidak apa tidak. Harus jawab maf'am, malbas, maskan, makan, minum, kayu, pakai, rumah tangga menjadi wajib atas kita. Dulu kalau tino kita serupuknya kita ni wajib semayabdah. Mayabdah wajib, pasawaha wajib, kayu, pakai, makan, minum, rumah tangga untuk orang tino kita pun wajib. Tidak boleh sekali-kali kita jual. Benda-benda begini kita kena wajib. Jadi tidak masalah berapa orang Melayu panggil apa ni, nafkah batin. Kalau tadi nafkah sahih, selagi nafkah batin. Nafkah batin ni yang merayak ke budak-budak yang nak kahwin ni, jangan fikir nafkah batin maknanya tidur malam dah. Tidur malam, tak boleh zina dengan orang, tak boleh berapa kerana kita ada bini dah. So kalau tu je nafkah batin, tidur. Nafkah batin maknanya kita kena beri kat retina kita benda yang batin dia seronoknya kita. Sebagaimana tidur malam seronok, adakah sekarang tu je retina kita seronok? Retina ni hati tu usaha kita juga. Tak kala kita dengan retina, kalau balik ke rumah boleh makan. Lepas tu tak lain, kita boleh sama bini. Seronok kan hidup lagu tu. Bini kita, berbuka nasi tak akan aja, saji. Apa ni cukup saji. Balik kita buka saji, makan nasi. Bini tak tahu ruana, nak kecek, tak boleh, nak berapa tak boleh. Lagu ni kau hidup laki bini. Kita kena hidup lagi dengan mana? Ambil juga orang tua kita pun lain pada tidur malam sekali. Dia kena selawar dengan dia, gorah dengan dia, tiwa bercara dengan dia, ambil pandangan dia, itu dia, ini dia, maulah dia bahasa seronok. Maulah dia bahasa dia ni bini. Isteri dia, tidak kata budak kerja sini mari supaya kuali dia mana kalau ni yang kata dia bual kedai kopi bersuara ya kedai kopi habis ni satu dia saya lumu. Ini bukan orang kami nak khawatir. Jadi benda-benda begini kita kena wayak. Kerana isu masalah ni dalam masalah orang muda kita benda-benda begini. Kenapa tu nak cerita masalah agama, masalah semaya bini, terhok kaya bini, anak boleh kita boleh anak ingat dia semua tanggungjawab kita belakang. Itu benda itu kena ayat. Waqila innal ladzi zawwajahu ammu Abu Talib, apa namanya? Abu Talib kata setengahnya jeng nikah, dia jadi juru nikah, dan Abu Talib juga berkhutbah. Khutbah nikah. Faqala, ni khutbah dia. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'in Ismail. Ini khutbah nikah Abu Talib belum daripada akad nikah dengan Siti Khadijah. Puji bagi Allah, mujurnya Tuhan. Alhamdulillah maknanya mujurnya Allah yang jadikan kita ni daripada anak buah Nabi Ibrahim dan anak cucu Nabi Ismail. Ni
Zaman hari itu selalu amat mustahak. Arab zaman hari itu dia sangat cara masalah siti baik. Dia dengan sebab Arab sendiri tak ada seorang yang buat terbang ke Nabi, nak terbang pun tak ada. Maka bila dia tahu dia ni anak beranak Nabi lah. Walaupun berpuluh-puluh tapis nak menyampaikan Nabi, tapi Arab tunggu saja. Mujurnya Tuhan jadikan pokok kita daripada anak cucu Nabi Ibrahim dan anak buah Nabi Ismail. Mula lagi Nabi Ibrahim ini di muka dunia ni boleh jadi 2,000, 5,000, 10,000 tahun hari itu. Tapi tak apalah, tuah Nabi Ibrahim dan tuah Nabi Ismail itu kita nuk bagai lagu itu. Ni kita ni pokok kita ni anak buah tu. Wa ja'alana hadarata baiti, dan ujungnya Tuhan ni buat kita ni jadi penjaga rumah dia, Baitullah. Baitullah waktu kita Nabi Ibrahim buat itu, kita lah diberi kehormatan menjaganya. Wa suwwa harami. Suwas maknanya ahli-ahli siasat, ahli pentadbir lah, ahli politik, ahli siasat dan ahli tadbir tanah haram. Seluruh tanah haram ni di bawah jagaan kita, di bawah kerajaan kita, di bawah tadbir kita, di bawah politik kita. Wa ja'alana baitan mahjuban wa haraman amina. Dan ujungnya Tuhan buat untuk kita sebuah rumah yang mahjub. Mahjub asal makna mahjub yang di dinding. Bila rumah ada dinding, bila rumah ada pagar, terkawal dari dia ni. Baitullah ni ibarat ada dinding sekeliling, ia terkawal daripada sebagian musuh, daripada sebagian bahaya. Wa haraman, dan Allah Ta'ala buat untuk kita ni tanah haram. Ya walain kalau masuk dalam ni wa khanat tak boleh. Aminan dia aman. Masuk orang betul, orang katok tekan kau lari masuk dalam kawasan haram, Allah tidak buat khanat. Sebab kita lari hidup nusuk rumah okey rakyat kau masuk gaul kau kan, orang tak sanat lah di bala polis atau berapa orang tak sanat. Lutu lah orang Arab zaman itu tak lelah tu, mana-mana orang jahat masuk tanah haram tidak dibenar sekali-kali. Tidak dibenar sekali-kali melakukan kesalahan, melakukan apa ni? Jenayah. Wa ja'alana hukaman nasi, dan ujungnya Tuhan buat kita ni jadi tok hakim dalam ramai-ramai orang. Orang 100 dunia ni, 100 Arab, Nabi Arab ni kalau ada bala cukup, dia tahu hati dengan orang ni, pakat mari Mekah, tanya fikiran kita lah bagi hati. Maka kita ni dikira kata pemutus bila kita kata sekafah. Dia benar ni bagian yang panggil bagian pemilihan, bagian bernilai. Hadis kata, "Thumma inna ibn akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun." Karena dia tua-tua semua, macam tembus dia. Tua-tua semua kata Abu Talib. Anak saudara saya ni, nama Muhammad bin Abdullah ni, la yuzanu bihi rajulun. Tak boleh nak timbang dengan orang lain. Manakala ambil anak saudara saya tak sebelah sopa, ambil orang lain tak sopa sebelah lagi, tak padan berat anak saya Abu lagi dia kata. Syarafan dari segi beliaunya, wa nublan dari segi perangannya, wa fadlan dari segi nama baik. Dari segi mana pun baik kehormatan, nama baik, kemuliaan, tak ada nak tanding anak saudara saya. Dari segi harta, memang dia tak ada. Kita sebut harta tu dia tak ada semati. Tapi dari segi nama baik, kerana jauh kalau aku boleh tiru, anak saudara saya tak ada tanding. Saya nak timbang orang lain. Wa in kana fil mali kullun fa innal mala dhullun za'il. Kata dia kalau tua-tua berasa bahawa anak saudara saya ni sikit, tak ada harta. Tapi harta ni bayar. Sebagaimana bayar ni gerak sana kemari, berubah. Harta ni walau pun tak ada, tapi tak apa nak bayar. Bayar ni, harta sendiri tu berapa bayar. Boleh jadi pagi ni bayar dia dulu, balik pagi bayar sekali naik, dia bayar pahlik dah tu. Dan balik petang, bayar tak naik pula. Itu boleh jadi anak saudara saya ni harta tak ada kehlalan, tapi asal besar boleh jadi ada pula. Jadi susah, tak apa kata harta pun. Kata dia, sekiranya tanya anak saudara dia. Wa in kana fil mali kullun fa innal mala dhullun za'il. Sekalipun anak saudara saya dari segi hartanya sikit, tapi harta ni berupa bayar yang za'il, yang boleh ada boleh tak ada. Wa amrun ha'il, dan harta ni benar ya ha'il. Ha'il maknanya berubah-ubah. Wa 'ariyatun mustaraddah, dan harta ni bayar pinjaman. Ya bila tuan dia nak balik kena pula balik. Mana kalau dia kata, mulut kawan, tiga dengan mamak ni, harta tak ada. Ambil alih lah, ambil bakar lah, ambil orang ni lah. Kenapa? Kan orang tu harta banyak. Tuan-tuan kena reti harta ni walaupun ada di kita, tapi bayang-bayang Tuhan boleh pinjam. Bukan bayar Tuhan, dia boleh pinjam sekejap tak rumah kita. Kalau Tuhan nak ambil, kita tak boleh kata apa. Untuk bayar dia. Jadi kalau
Kalau tuan-tuan ni dah tak sedap pilih nanti bukan nak tahu saya nak kat walai sakut silang nak kat walai kadang walai harta banyak, jangan cuti harta duk tangan itu akan berterusan berpanjangnya sama-sama. Boleh jadi hari nikah kaya saja dia boleh sama dia berkerak kau curi dawa kau hang hati kau berapa tuan nak kata apa. Wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim wa khatarun jalil. Dia naik stikak. Tak ada memang hijau dia ni cakap. Wah, anak saudara saya ni, wallahi, demi Allah, yang bertemu, takut Allah tak percaya. Dia kata anak saudara saya ni dengan nama Allah, yang boleh ayat ni, ba'daha dan tahadan nikah ni saya dia setahun dua, lahu naba'un azim. Dia ni ada isu yang besar. Anak saudara saya ni, saya dua tak apa lagi, tak timpah pada ni, saya tak demi Allah, saya percaya dia ni masa depan suruh sangat. Jadi, dia. Lahu naba'un azim wa khatarun jalil. Dia ni ada benar, ada berita besar yang akan berlaku dan khatar jadi. Khatar pun begitu juga lah. Khatar maknanya satu benda penting, azim yang besar. Maknanya dia berasa anak saudara dia ni nak jadi besar. Walaupun saya dia tak jadi lagi, tapi dengar daripada cerita mak dia, bonda dia waktu duduk mengandung itu, dan waktu dia beranak cukup pelik pada orang, turun tu ya, tidak teriak, tidak kuat-kuat seperti budak lain. Turun pula tangan tertukak di muka bumi. Maknanya kedudukan dia pula jatuh kecil lagi perangai molek tak berbuk dengan budak-budak. Makan minum gapo tidak kata buruk pinggir apa duduk dia. Kalau kecil kalau tidak, maka bila besar menuh molek ya, kita boleh tengok dan kita pakat boleh tengok hadap saya ni. Jangan terus-terus pandang lekeh. Wa qad khataba ilaikum raghbatan fi karimatikum Khadijah. Ya kedua, ayat tiganya dia sebut benda sebenarnya Siti Khadijah pilih dia. Tapi dalam masa dia kebuh dia tidak wayak. Saya mari nak menikah ni kerana balik demo hak tu nak anak kahwin. Dia tak kata gitu. Ni anak dia bijak sana orang tua. Sepatutnya dia kata saya mari ni walaupun ada piti tunai dia Siti Khadijah ada piti, tapi kalau tidak ada nak dia nak kahwin. Kalau kata begitu kena, tapi orang ni sakit hati lah orang dengar. Jadi kan. Dia kata kan, waqad khataba ilaikum raghbatan fi karimatikum. Dan anak saudara saya ni pinai nak nikah dengan anak buah demo kerana nak pada Khadijah. Khadijah ni orang sayangnya demo. Jadi dia tunjuk bahawa Nabi dipinai si Khadijah, tidak Khadijah pinai Nabi ke. Ni satu kebijaksanaan. Dia jaya-jaya timbul dalam kepala orang-orang tertentu. Hasil daripada sinilah maka orang panggil sahabat perkawanan persahabatan ni jalan molek. Jangan buat benda-benda yang dikira meluka ke hati orang, jangan disebut. Walaupun benda tu benar-benar sekali tu, tapi kalau sekiranya kecil hati kita sebut, jangan sebut. Dia kalau boleh kita ni kena hormat. Kalau saya kata kita katanya orang ni kena hormat. Dia kata dia mari jumpa kerana dia nak ke orang Cina muhab jauh, perempuan balik dia muhab jauh dengan nama Khadijah ni. Waqad bazalaha min as-sabati kaza wa kaza. Dan kata dia anak saya ni bila-bila ada piti pun bawa juga mah kahwin sekian. Mah kahwin bawa juga. Dan apa ni ada tempat lain sebutnya mah kahwin dia bawa bau dia sebut. Mah kahwin balik mana. Baik, ini hak balik Nabi kecil, hak balik datang kecil. Fatumanya fa'ajabahu Amr bin Asad biqawli hadzal bud'u la yujda'u anfur. Balik pak saudara bagi Khadijah jawab. Dia kata hadzal bud'u la yujda'u anfur. Makna dia wa ma'naha fi istilahil Arab anna Muhammadan qit'atun minhum wa laysa ghariban anhum wa annahu kuf'un karim la yumkinu an yuradda aw yuhad. Jadi jawab balik Amr bin Asad sebagai wali bagi Siti Khadijah. Dia kata Muhammad ni tidak ada orang lain, anak beranak kahwin juga. Kita duduk. Walau sahariban anhu, bukan jauh daripada pokok kami. Wa annahu kuf'un karim. Dan Muhammad ni manalah budak kuf ada kucing. Mana walaupun Siti Khadijah dia kaya muni, Muhammad dia miskin, tapi ditimba dengan pelangan molek, ditimba dengan kecek tak ada pelawak, ditimba dengan amanah. Jadi balik tu kecil banyak, balik sini pelangan molek. Kata tak setara balik hak tu. Sedap hati balik ojatan ni. Gitu. La yumkinu an yuradda awha, dia tidak orang macam ni, anak tuna macam ni tak boleh sekali-kali kita nak tolak dan tidak boleh sekali-kali kita nak pelakir-pelakir main, tak boleh kita pelakir tadi. Jawab nikah apa tadi. Itu terima dah tu.
Zaman orang Melayu zaman itu dia patung. Dah, zaman itu. Zaman kerajaan Melaka kembali itu bila nak minyak, kalau nak berapa patung besar mari boleh naik tahu rumah. Anak tulang bijak. Mana jawab patung. Lah ni tak ada patung. Tak tahu tak buat cerita. Tak cakap ada hidup yang tak hidup. Ada tahu ada lagi sepatutnya kelas. Dan begitu. Alhamdulillah. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها 20 بكرة. Nabi pun berkahwinlah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita beri kahwinnya 20 ekor biri muda. Biri duk tengah baik tubuh nak buti tu, itu dijadikan kahwin bagi Siti Khadijah. Fawaladat lahul qasim atau fawud al-qasim. Maka hasil daripada perkahwinan kedua ni Nabi kita boleh anak mula-mula startnya anak lelaki namanya Qasim. Wa yukna bihi wa bihi kana yukanna Abul Qasim. Hasil daripada perkahwinan namun ni dan anak yang pertamanya anak lelaki dan diberi nama Al-Qasim, maka Nabi itu diberi gelar Abul Qasim. Abul Qasim ni terjemah dia ayahnya Qasim dah. Ayahmu kata orang Kelantan. Ayah tu nak jawab itu kan sebut ayahmu dah naik macam nasi ayahmu. Ayah Ali, ayah berapa tu zaman hari tu orang kita Melayu kecek dia tiru sen Arab. Kerana Arab ni bangsa Arab berapa semua ni menjadi satu bangsa hormat di kalangan kita orang Melayu. Pasal dia bawa Islam Nabi Muhammad pada orang Arab. Maka orang zaman hari tu kalau Tino awak Tino nak manggil tu lelaki dia panggil ayahmu dah ayahmu tu Abu lah dia pasal Arab Abul Qasim. Semua wujud lahu Zainab. Lepas pada boleh pada Qasim, boleh pula perempuan Zainab. Semua Ruqayyah. Boleh anak yang kedua Zainab. Anak ketiga Ruqayyah. Semua Fatimah. Anak keempat Fatimah. Semua Ummu Kalsum. Anak yang kelima Ummu Kalsum. Wa kana dhalika qabla an-nubuwah. Semua 5 orang anak ni boleh sebelum daripada Nabi jadi Nabi. Abu Qasim, lepas itu Zainab, lepas itu Ruqayyah, lepas itu Fatimah, lepas itu Ummu Kalsum. Summa wulidat lahu fil Islam Abdullah. Bila siapa bil Nabi dilantik jadi Nabi, boleh lagi anak Siti Khadijah namanya Abdullah. Fasummiya at-tayyib wa at-tahir. Abdullah pun diberi nama dan diberi nama juga at-tayyib dan diberi nama juga at-tahir. Abdullah makna hamba Allah, at-tayyib makna budak baik, at-tahir makna budak suci. Wa kana umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja Khadijah 25 sana. Umur Nabi waktu berkahwin dengan Siti Khadijah ni umur Nabi 25 tahun. Tengah gagah, tengah gapo remaja lah panggil. Tengah menuh molek orang muda. Wa kana umruha 40. Dan umur Siti Khadijah ni 40 tahun. Umur Nabi 25, umur balik betinanya 40 tahun. Wa qila 35. Ada juga kata umur Khadijah bukan 40 tapi 35. Wa qila 25. Kata semua dia sama-sama 25. Koyak gapo apa ni? Pindah belah dua atau apa? Koyak apa? Pindah belah dua. Tak pernah dua. Pindah kacik apa? Pindah belah dua apa? Betul tak? Bahasa tak sadar. Sebab pindah belah dua atau apa ni? Waruya an Ibn Abbas annaha kanat fi 29 kata dia. Tapi Abdullah bin Abbas waktu apa ni Nabi sendiri kata dah umur Siti Khadijah ketika 28 tahun. Walam tatajawazha, dia tidak lebih pada 28 tahun. Jadi kira-kiranya Abdullah bin Abbas kata Nabi umur Nabi memang 25. Tapi umur Siti Khadijah ialah 28 dan ada juga yang kata 25, ada juga umur kata 35 dan ada umur kata 40. Tapi kalau tengok pada tapak anak berapa orang tu? Abul Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum, Abdullah, 6 orang. Orang umur 40 ni dah kau boleh ni orang. Wali-wali orang kita. Ni orang ni habis cepat seorang setahun, ni tahun. Umur 40 nak beranak kok. Tak tahu nak tahu ni. Payah juga kita nak fikir tak jadi kan. Malakan orang tu orang subuh mulai orang yang tak ada tak sakit tak penyakit ni boleh jadi dah. Walau bagaimanapun kita lebih sedap terima pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan umur Siti Khadijah ketika itu 28 tahun. 28 tahun boleh anak orang tak? Orang baca lah. Wa ma yakun min syai'. Tuhan kita kata walau apa saja. Wa ma yakun min syai'. Walau apa pun nak kata umur Khadijah umur berapa,
faqad kana ziwajan muwaffaqan sa'idan. Sesungguhnya perkahwinan dan dua ni perkahwinan yang diberi taufik oleh Allah dan yang bahagia. Betul orang ni dapat restu daripada Allah dan bahagia hidup dia. Walaupun umur tidak seimbang. Biasanya umur orang Cina lebih muda pada umur jantan. Tapi walaupun terbalik keadaan, tapi bahagia tu rumah tangga zaman ni. Kana fihi Muhammadun ni'mal zawj wa kana Khadijah ni'mal zawjah. Dan rumah ni balik tu lakinya habis juru dan balik orang Cina habis juru. Dalam rumah tangga zaman ni hak jatuh pun habis. Nak cari untuk lelaki yang paling baik tak ada lain pada Muhammad. Nak cari isteri yang paling baik tak ada lebih pada dia. Keadaan tapi bahagia tu rumah tangga zaman ni. Kana fihi Muhammadun ni'mal zawj wa kana Khadijah ni'mal zawjah. Dalam rumah ni balik tu lakinya habis juru dan balik orang Cina habis juru. Dalam rumah tangga zaman ni hak jatuh pun habis. Nak cari untuk lelaki yang paling baik tak ada lain pada Muhammad. Nak cari isteri yang paling baik tak ada lebih pada si Khadijah. Kata tu yang kita ni. Wa asha ma'an zawjaini hani'aini. Dan berdua ni hiduplah dengan keadaan bahagia, seronok dan bahagia. Hani'aini. Hani'aini maknanya bahagia lah. Hani'an mari'ah maknanya kalau makan tak, telur tu tak sakit. Tidak retak, tidak tulau, tidak cakuk-cakuk air. Sebagaimana bila kita makan tu boleh telan dengan senang, minum telan dengan senang, tak sakit tekak, tak gapo, maka hidup dan dua lelaki isteri zaman ni betul-betul senang, ringan, aman dan damai tenteram dan seronok sungguh kata dia. Hatta idza akramallahu Muhammadan bi risalatihi, hingga bila Allah Taala beri kehormatan ke Muhammad dengan dilantik dari Rasul, kana Khadijah lahu ridaan wa aunan. Maka isteri dia Khadijah merupakan rid'an wa 'auna, merupakan penyokong utama. Tidaklah kata bila setengah-setengah tu orang Cina bila tu lelaki dia buat benda yang tak kena nyanyi dia, nak pula nampak benda ke dia, dia baru balik. Mau sebab buat benda. Tapi jika Khadijah walaupun dia tengok orang kapung dia marah tu lelaki dia, orang kapung dia tentang tu lelaki dia, kalau tu lelaki dakwa diri Nabi, tapi Khadijah tak dapat panggil. Tak kukni, terus seluruh bisa komen penuh. Terus komen bola pada tu lelaki dia sebagai seorang Rasul. Wa husnan wa tasimu bihi min awad ad-dahr. Dan sebuah dia merupakan sebuah kubu yang Nabi kita beri kita berlindung daripada bala yang menipu dalam masa itu. Maknanya kalau sebagaimana orang sekar dia masuk dalam kubu tu sedap duduk, bagi dia nak tembok dan nak berdiri, tak apa muka kawan duduk dalam kubu kukuh. Begitulah keadaan Nabi dengan Siti Khadijah ni. Siti Khadijah ibarat kubu yang kukuh bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melukis segala bala segala khianat yang dibuat oleh orang Mekah ketika itu. Kan orang Mekah bila waktu anak Nabi pun ingat ke bini dia Siti Khadijah. Dah kau kerja tak besar. Untuk makan minum beras cepat dua, cekrim apa pun di kedai dia lah. Dapatlah beras nak ambil kedai dia, kalau akan nak lelaki dia tak nak satu. Jadi Nabi kita ibarat duduk dalam kubur lah. Daripada tentang yang masuk. Yastalhimu minha al-amna inda al-khawf. Nabi kita boleh dapat ilham daripada Khadijah ni merasa tenang bila berlaku ketakutan. Bila ada rasa takut itu bila ingat kerja rumah tak tenang hati. Hati dia duduk. Wastamuddu minha al-qawwata inda ad-dha'fi. Dan Nabi kita boleh terima, boleh merasa sedap, boleh merasa gagah bila mari benda-benda yang melemahkan dia. Bila tekan yang melemahkan jiwa dia, ingat kerja rumah rasa gagah itu duduk. Dan kita benda ni kalau boleh orang Cina setara tu keadaan agak bahagialah hidup walaupun nasi tak berapa belah mana, rumah tangga tak belah mana, sekali kita boleh hidup tenang lina, tok lelaki boleh bergantungnya bini, boleh sandarnya tok lelaki tak selamatnya hidup di muka dunia. Tak ada lah. Bila jangan fikir orang kaya tu sendiri, jangan fikir banyak orang kaya kita pergi ke mahkamah qadi jumpa orang kaya nak bercerai, cikgu ada gaji besar, kahwin dengan cikgu juga, kau kan tak mudah kerana itu kahwin dengan cikgu ni fikir banyak-banyak kereta besar keluar, kau kan belana tapi praktis nama aktif kapung tak lepas kalau cak betul itu hidup je mudah tak ketua kat sini sipu, tak ada masalah apa belana. Ini benda masalah orang panggil ketenangan jiwa berlaku bila ada persahaman di antara dua. Bukan bila ada pipis, bukan bila ada pakak benda.
Wajidu fiha syakinah indal qalaqi wal tirab. Dan Nabi kita dapati di Khadijah ini ketenangan jiwa ketika mana berlaku kegelisahan dan ketika mana berlaku ketakutan. Bila ada ketakutan jiwa begini pusing biasa dah. Nabi kita bersenang bila berdepan Khadijah dengan mukanya yang comel, dengan dengan tutur katanya yang pandai, dengan tingkah laku yang boleh menyenangkan situ lelaki, menyebabkan Nabi kita tenang molek. Dan ketenangan hati seorang pemimpin terlalu amat perlu. Kerana masalah memimpin ni, pimpin orang ni bukan seperti pimpin pembawa kereta. Bawa kereta ni, pola sini dia ni pekas ni, jadi dia tak lebih pada tu dah. Masa pimpin orang ni, dia tidak masa pola. Dia masa kena guna pemikiran. Guna kebijaksanaan. Belah mana fikiran nak mari senang molek, kalau fikiran juga selabu, kalau hati kita selabu. Nah, kalau orang perempuan kita faham masalah tok lelaki, insyaAllah tok lelaki boleh beri peluang setengah masa dia untuk memimpin orang bawah dengan tidak fikir benda lain. Saddaqathu hina kazzabahu an-nas. Jadi tak ni kata Siti Khadijah membenar kata-kata tok lelaki dia ketika orang lain bakit pelawak belaka. Ketika orang sebut kampung, ketika orang sebuah negeri bakit pelawak ke tok lelaki dia, tapi dia seorang membenarkan. Ya, gosok belakang, omboi semangat apa semua sekali. Sebagaimana kita dengar waktu Nabi balik daripada Gua Hira tu kan. Balik daripada Gua Hira tu ada depan dengan orang tu je depan dengan Jibril lah. Dah penuh hujak Nabi ketagunuk. Nabi orang kata Allah tak Allah buat dan ni jumpa orang lah dalam bukit ni sebelah gua ni mari konyuk subuh lah Jibril lah. Orang yang ni juga ketat bunyi dia kata dia ni lah siapa apa takut ni. Habis tu orang tu lelaki takut malu sendiri. La qawati nak kata kalla wallahi la yukhzika Allah abada. Kalla mana apa takut apa. Orang sepuada takkan dengan orang jujur sepuada, orang baik hati sepuada, orang begitu orang sepuada. Oh Tuhan mana buat kanak takut gapo ini. Habis kat sini. Ada apa? Itu saddaqathu hina kazzabahu an-nas. Siti Khadijah membenarkan ajaran Nabi ketika mana orang lain pakai kata pelawak belaka. Wa amanat bihi hina kafara an-nas. Dan Siti Khadijah benar dengan ajaran Nabi ketika mana orang lain kafir belaka. Wa aghnathu bimaliha. Dan Siti Khadijah boleh harta dia tak betul berlaku siapa kaya. Wa mala'at wa ghamarathu bi ikhlasiha. Dan Siti Khadijah curahkan keikhlasan dia pada Nabi dengan sepenuhnya. Keikhlasan, kebaikan dia, kesetiaan dia yang ada pada hati seorang perempuan, dia boleh berlaku. Kata Nabi sebuah ganduk, bahasa yakin, biasa tak ada masalah apa di muka dunia ni, kerana pandai orang tua dia mulakan kata-kata yang benar-benar menaikkan semangat. Wa mala'at qablahu qama'inatan warda. Dan Siti Khadijah memenuh hati dia dengan rasa senang dan dengan rasa rendah hidup. Walaupun kata marah berlaku, tapi Nabi tidak berasa biasa. Nabi berasa rendah. Tak apalah Tuhan. Tak apa dan tak marah, dan marah kaya, dan tak percaya lagi pun. Tak apa. Ini bukan kecil benar. Orang kalau aku biasa dia tak boleh kata tak apa. Dia kata dia lain maknanya. Jadi dia Nabi kata tak apalah dan tak apalah. Artinya hati Nabi begitu senang jalan. Tak ada selalu apa. Wa mala'at hayatahu hudu'an wa sakinah. Dan Siti Khadijah dapat memenuhkan hidup Rasulullah dengan ketenangan dan sakinah, dengan ketenangan jiwa. فَدَّفَعَ فِي طَرِيقِ الْوَعْرِ يُقَاوِمُ أَعْدَاءَ الْحَقِّ. Hasil daripada Siti Khadijah ni pandai berlayanan pada laki dia yang menyebabkan laki dia ni tenang molek jiwa, tak ada rasa masalah rumah tangga rumah, menyebabkan Nabi indafa'a fi tariqi. Indafa'a ni maknanya kita panggil apa yang panggil kalau kereta tak tikar. Ada setengah kata buruk, setengah buruk, kita boleh jalan. Setengah kata baik, kita kata cing. Cing itu kata indafa'a, meneruskan. Maka Nabi kita meneruskan dalam perjalanan dia, dalam perjalanan Islam dia begitu wah maknanya dia punya beri, dia punya guna, dia berdiri. Perjalanan Nabi menyebab agama ni kali ibarat jalan ke tanah enggak, masuk tanah global. Masuk tanah ada tunggu, masuk tanah ada berapa, ada seluruh ada berapa. Jadi perjalanan Nabi walau bagaimana susah sekalipun dia boleh pergi dengan begitu lancar kerana jiwa dia melalui masalah tak ada masalah apa senang mana. Yuqawimu a'da al-haqqi untuk melawan musuh-musuh kebenaran wa yujahidu awsad al-batil dan untuk melawan penyokong-penyokong
melayan penyokong-penyokong yang baku. Benda-benda hak bapa, benda kayu, benda tak pakai tiga tu ada penyokong dia juga. Sebagaimana ada penyokong sebenarnya, ada penyokong kedua kaum ni. Nabi kan layan penyokong benda tak pakai ni dengan segala tenaga dia, kerana tenaga dia tidak berpindah lagi tidak. Tidak kata ingat dia mahu Nabi di rumah, ingat kena sudut mahu lagi. Jadi nak layan hak ni ingat ke bini di rumah, nak ingat ke bini dia ingat lagi. Setengah lagi begitu. Allah kalau kita tak perhatian dan tujuan Islam lah. Dia Islam dan itu kalau kita perhati ada masalah dia dengan orang ini. Kadang-kadang perempuan dia tahu apa nak bagi. Sodok sokong dia Islam lah, sosok nak pakai ISI lah berapa. Apa sekali kawan ni hok garang-garang, hok bung, hok apa-apa tu. Kalau mau kalau mahal tu tanya. Itu satu bila kita siapa ada. Setengah hok bini dua, bini tiga, hok balah mari akhir sekali tak tahu pakai tinggal ni ada. Macam-macam tu masalah. Tapi Nabi, Alhamdulillah, bapa isteri yang memberi sokongan penuh pada dia, yang menyebabkan hati Nabi tidak pernah gaji. Murah, yang boleh sutung pada musuh dia. Walaupun kegelapan kufur dan turian, dan Nabi kita boleh belah segala kegelapan kufur dan turian. Sebagaimana ajaran kufur dan ajaran tahu, ajaran sesat ni ibarat gelap. Ibarat kegelapan ia berdepan manusia. Ia tidak boleh manusia berjalan ikut arah yang betul kalau tidak disuluhi dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kita bawa pelita. Pelita mana ni? Quran. Quran ni ibarat pelita yang memberi cahaya pada orang yang selama hidup dah gelap. Gelap apa? Gelap kufur dari Allah Taala dan gelap tahu. Jadi bila manusia bertanya Allah Taala, maka tak mahu manusia terpaksa buat Tuhan pada manusia. Tak irani kan? Bila kita tidak buat Tuhan pada Allah, manusia terpaksa buat Tuhan pada orang. Betul Allah tidak saja, jangan. Takut kau tu lagi, takut kau ni lagi, takut dia tu lagi. Apa sekali tak ada kita ni lah sesuai. Dia takut orang. Takut orang tak etitis, takut orang tu malu, takut orang tu jebret, takut orang tak teguh. Jadi banyak doa Tuhan kita di muka dunia ni yang menyebabkan kita jadi tak ada syafiat. Kalau tak kira lega kita. Dan orang yang tidak terima Allah sebagai Tuhan dia, mau tak mau terpaksa dia terima Allah untuk Tuhan dia. Orang tu Tuhan dia, orang Tuhan dia, orang tu dia takut, orang tu dia malu, orang dia malu. Akhirnya dia dirinya tidak manusia, dia benda lainnya. Ini bahaya. Ini sebab Islam mari yang pertama bukan masalah bebas tanah air. Islam dia tidak ajak kemerdekaan tanah air di awal. Mula-mula sekali dia membebaskan manusia daripada dibelenggu oleh bermacam-macam tauhid, oleh bermacam-macam Tuhan. Besarnya ajak surga la ilaha illallah. Tak ada benda yang tujuh lain pada Allah SWT. Orang yang jangan tujuh, orang yang jangan takut, orang yang jangan malu, orang yang gitu. Kalau malu yang takut ni orang yang selayak dengan kehendak Allah. Itu boleh. Jadi Islam mari mengajar kemerdekaan yang luar daripada lain daripada kemerdekaan yang Allah Eropah dia ajar. Sebab kita benda itu negeri kita ni merdeka sultan hak putih hajar kau merdeka sultan hak tu hajar. Apa kata mereka? Kalau sekadar putih dia tak ada mau orang lain Allah kan tak merdeka. Maunya bukan sekadar putih tak ada. Kumpul tak ada. Mari Islam sebagai benar-benar merdeka. Kalau selagi Islam tidak mari ke negeri kita ni, maka selama itulah orang kita masih lagi dibelenggu. Bukan dibelenggu oleh putih, tapi dibelenggu oleh orang panggil tahu oleh kufur waktu ni. Kata zahrabu al-haqi. Hingga siapa lawan, tak lawan, orang tidak orang, lepas tidak entah siapa. Naik cahaya kebenaran, wajah Rasulullah wal fathu dan datanglah bantuan daripada Allah dan kemenangan Mekah. Dan dalam nasu fi dinillahi afwaja dan manusia mula masuk dalam agama Allah berjujur-jujur duyun-duyun. Ini akhir matlamat perjalanan Islam ialah manusia terima Islam. Tidak terima hati itu, tidak terima hati ini, tidak terima. Kalau sekadar masuk hati ya, kalau hati pak, kalau hati dah, sekali sekali lepas hati Islam tak terima, saya begitu. Jadi Islam semesta. Hati ini alat untuk ke Islam. Kalau alat untuk ke negara lain, kita masih lagi duduk di bawah putih lagi. Jangan bawah putih itu ketuk tidak. Masih hidup tinggi tu. Kena belah teman. Jangan buat kelabu-kelabu. Jangan takut-takut ni kena belah. Kalau masalah ni masalah akidah. Akidah ni al-urwatul wusqa. Urwatul wusqa maknanya firqah. Mana ibarat Tuhan Wak Musa, ni ibarat duk muka kuala. Air itu kedua. Tak ada tempat yang boleh jatuh lain pada firqah. Kalau jatuh dulu boleh suci. Kalau jatuh lihat lain boleh suci. Tapi kalau kita sungguh tanya kita lalu berfirqah, tidaklah cabut bayi lah. Ambil cabut bayi, tidak lah. Islam ni ibarat firqah. Yang kita sungguh tanya dalam itu,
mari hidup, mari arus, mari betul pun boleh kalau betul lah ni tidak tercabut, betul-betul cabut bahaya lah. Akan cabut bahaya lah, tidak ada apa namanya. Itu dia Islam. Selagi kita tidak duduk dalam Islam secara itu, maka kita tak boleh terkekeh balik. Maksudnya kita dah itu. Dan bila tak boleh terkekeh balik, IT kita ni cabut waktu, dapur dengan tabiat lain. Cuma sekali satu yang pun dengan kita. Dan dia tak selalu tak ada sebab tu lah. Sebab tu lah mengucap beberapa syahadat ni, dia tidak tunggu-tunggu. Itu dia asyhadu dulu. Padahal pada ayat Tuhan Islam ini kita kata la ilaha illallah. Kita sih dia kata asyhadu. Saya tahu dan saksi. Kenapa saya yakin? Saya reti, saya tahan. Tak kata boleh. Situ itu mana asyhadu. Kata sambil bukan asyhadu. Kata dia asyhadu tu gitu je. Supaya ada jembah. Saya ni bakal raja jembah. Tapi orang tak sembah. Dia tinggal. Kalau gitu ya, saya ni Islam asyhadu. Asyhadu tak ada kecil. Tak akal. Asyhadu kah? Allahu Akbar. Baik. Min ajli zalika. Oleh kerana itulah. Berarti tak nak kata oleh kerana itulah. Oleh kerana apa? Oleh kerana Siti Khadijah ni kasih dia, cinta dia beri sepenuh pada Nabi. Harta benda dia beri sepenuh pada perjuangan Nabi. Apa yang Nabi ajar dia terima belaka, walaupun orang lain pakat patut pelawak belaka. Orang buat masalah Nabi macam-macam, dia tu singgung sama-sama, apa yang bisa nak sama-sama. Oleh kerana itulah kana sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Khadijah daimal zikri laha wal hanini ilaiha. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Siti Khadijah mati lama dah, tapi Nabi masih juga daimal zikri, dia sebut semua nama dia. Dia tujuan nak gemullah. Kalau buat tujuan dia jamai gemullah hari tiga. Dia buat tujuan jamai gemullah. Buat tujuan jamai gemullah. Nabi walaupun Siti Khadijah mati lama dah, tapi masih lagi dia sebut gemullah. Kalau tiap-tiap masyarakat dia gemullah hari tiga pandai agak lucu. Kalau tiap-tiap juga jamai gemullah hari tiga pandai apa lembek. Kalau berapa lagi? Kalau apa saja kalau tak kenal anak lah, gemullah hari tu tak apa. Masa-masa dia nak bubur, nak buat tu, nak buat ni. Dia sebut semua gemullah betul dunia hak lain. Lagu orang tu nama dia. Mati dia tak disebut orang tu. Apa kata kali hidup? Kalau hamin ilaiha. Hamin maknanya hamin yang kita kata. Yang Nabi walaupun Siti Khadijah Nabi dia kata duduk sebut semua nama dan dia tunjuk semua dia ni gandu pada Siti Khadijah. Dia tarahhamu alaiha wa yatahaddatsu bi ayyamiha wa yabarru sawahibaha. Nabi selalu duduk dia tarahhamu alaiha. Dia tarahhamu maknanya sebut nama Khadijah, Allahumma salliha warhamha. Sebut nama Siti Khadijah, doa-doalah minta Allah Taala ampun dosa, minta Allah Taala rezeki yang belah. Wa yatahaddatsu bi ayyamiha, dan Nabi selalu sebut jamai-jamai gemullah. Tadilah dia tujuan dia jamai gemullah ada gitu ya. Kita sayang begitu juga. Kita sayang orang itu kan. Kalau sayang orang itu orang tu pernah semakan yang kita rasa sayang sebut. Kalau mati sama mana tu ingat balik. Kalau ada tu suka tak kalau gemullah mama itu tak boleh cuma dia tu syamuk ada gemullah mama itu panggil dia syamuk sedap. Yang dia ya Allah tu yang gumul hal ada boleh tahu ke dia ada ya anak dia yang hawa disebut ada semua juga kalau kita yuk sayang ramai-ramai ni ambo semati ya dalam banyak-banyak sayang kalau kata bulan Melaka ni nak rambutnya amun nak sebut ni gumul Allah panggil badau mudah tahu waknya panggil tahu wakna tahu lah fahlallah lapal amur takut lagi muka yang baik, orang lemah lembut, baik. Tak tahu cukup dekatlah. Bagi saya kawan, cukuplah. Janganlah ingat lagi ampun. Tak tahu. Saya lain dalam lah. Saya sini pondok lagi. Sini pondok mulai yang buka pondok di Kedalat di sebagai itu sini. Begitu ramai budak-budak yang mengaji di sini. Tak lagi lah. Tanda sebagaimana lagi. Mula Allah rahmat. Apa ni? Apa panggil? Dakwah anak-anak ni. Posisi apa? La ilaha illallah. Itulah satu orang. Nah, begitulah keadaan Nabi pun. Ramai-ramai orang, ramai-ramai berapa. Tapi gemullah ni tak upah. Gemullah sikit-sikit gemullah. Wa yabarru sawahibaha. Dan Nabi-nya buat baik. Kesai-sai gemullah. Sebab mana orang punya yang baiknya gemullah Siti Khadijah ni.
Walaupun situ Khadijah mati, Nabi tak buat baik pula. Orang tu buat baik habis. Kenapa? Orang ni sayang mula. Orang tu sayang mula. Orang ni sayang mula. Sebanyak mana orang yang boleh makan tangan tu Khadijah. Bila Nabi kalau Khadijah mati, tapi Nabi duduk kiri juga. Makan minum kiri salah. Ada makan minum panggil dia berapa. Jadi ini memanglah ajaran Islam. Nabinya dia ajar kita tahlil mudah tidak. Kalau bini kita, kau anak-anak kita baiknya siapa dia, anak-anak kita misalnya baiknya orang dia. Kita sebagai tok, walaupun dia tak ada misalnya nilai dunia, kita kena sambung. Sambung persahabatan anak kita, perbuatan tok kita, berapa kita kena sambung. Orang Muslim, لا يتحلل لمن يراه من أهلها ويتحلل لمن يراه من أهلها. Dengan muka Nabi di sini, kalau salah anak buah Khadijah main. Kalau mak dawa dia mari ke rumah Nabi, kalau cucu dia, kawai dia mari, sebut kata apa dia ada kata itu, cucu Khadijah ni kumpul-kumpul orang di sana, alhamdulillah. Jadi juga kita saya ke sini, saya sendiri tidak ketua, kau saya diipak, kau saya cucu dia, kau saya belakang. Tidak kena. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat tawar minha. Saya kata mula ni bila sampai Siti Aisyah naik seminggu. Nak ada rasa yang tak pada mati je. Tak pada Khadijah mati cuma lagi. Siti Aisyah pula. Hati pula. Babak rasa ini. Waqa'adahu hina yadhkuruha an-nabi. Dia Siti Aisyah malu. Nabi bila Nabi sebut dulu. Kalau tu mati lah kubur amal. Kubur. Bagus lagi kalau Nabi sebut. Al-Yusni alaiha ataupun Nabi puji-puji. Ini malu ni kisah yang doa orang. Kisah yang doa. Kita nak kata kita udah saya tak boleh menggomok kita kan. Jadi ya tak ya Siti Aisyah ni malu ke Nabi bila Nabi sebut dulu ni kerana saya doa. Ayo doa Nabi ni siapa supaya betul saya akan hukum sama-sama. Kaki panjang lelek tu hukum saya doa. Malah tak kena saya itu ya. Orang Muslim saya. رواه مسلم عن عائشة قالت ما غلط على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا وعلى محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين.